Hari ni cikgu nak sambung dengan subtopik yang terakhir. Subtopik yang terakhir dalam garis lurus matematik tingkatan 3. Apa dia? Pasal jenis garis lurus. Okey? Pasal apa? Pasal jenis garis lurus. Okay, jom kita recap sekejap. Benda ni kita dah touch dah sebelum ni. Tapi cikgu nak ulang balik. Okey? Ingat kan? Nama topik ni adalah garis lurus. Of course, siapa yang ingat cikgu dah pernah tanya apa yang terlintas dalam kepala kalau kita cerita pasal garis lurus. Of course bentuk-bentuk dia lah, bentuk dia macam ni lah, tegak lah, melintang lah, terung macam ni lah, apa-apa sahaja tapi dia berkaitan dengan garis lurus yang biasanya kalau sebelum ni, okay, kita akan jumpa soalan-soalan yang dia punya gambar tu pattern dia lah garis lurus tu mesti satu je kan? Okay, satu je. Maksud cikgu satu je. Okay? And then kalau kita buat persamaan garis lurus pun, dia punya jawapan pun untuk satu garis lurus ni. Contoh, yang ni y sama dengan 2x tambah 6 lah. Contoh. Ini pun ada nama dia, ini pun ada nama dia, ini pun nama dia. Nama meaning persamaan lah. Okay, so hari ni cikgu nak cerita, awak akan pergi kepada level advance sikit je. Apa dia? Garis lurus ni awak akan didedahkan dengan pattern garis lurus selari. Selari maknanya apa? Ada dua garis lurus. Okey, kalau kita dengar selari biasanya akan tata tanda macam ni lah. Tapi untuk level tingkatan 3 buat masa ni sangat untung kalau dia dibagi. Kalau tak ada kan dia plain je lah, dia hanya bagi tahu clue selari. Okey? Selari ni kenapa kita kena belajar dan apa benda yang penting untuk awak tahu adalah nilai kecerunan dia akan sama. Let's say, contoh. Garisan atas ni nama garis lurus adalah AB. Yang dekat bawah ni adalah garis lurus CD. So let's say kecerunan AB adalah 6 contohnya. Makanya kecerunan garis lurus CD pun akan 6 juga. Kenapa? Hanya kerana dia adalah selari. Take note benda ni. Benda ni sangat penting, kena take note. Faham setakat ni? Kita akan go through dengan latihan sekejap lagi. Okay, contoh soalan supaya awak lebih nampak. Okay, and then the last one adalah bentuk garis lurus yang awak kena tahu adalah yang bersilang. Garis lurus bersilang. Contoh bersilang, lebih silang lah. Gini contoh. Nampak? Let's say ini adalah AB, ini adalah CD. So of course bila kita jumpa soalan yang berkaitan dengan garis lurus bersilang, awak akan tak lari dengan titik persilangan. Titik persilangan lah tempat di mana garisan tu bertindih atau bertemu. Ni namanya titik bersilang atau titik persilangan. Cara nak cari titik persilangan suppose ni cikgu tak perlu nak ulang sebab benda ni awak dah belajar dalam matematik tingkatan 2. Okay? So ada cara dia, kaedah penghapusan ada, kaedah pergantian ada. Cuma the part yang paling penting untuk awak tahu juga adalah apa dia? Kalaulah selari ni dia punya persamaan garis lurusnya adalah mempunyai kecerunan yang sama. Ni M sama dengan 6, M sama dengan 6, AB dengan CD ni. Tapi kalau bersilang dia berbeza sedikit. Tang mana berbeza? Nilai kecerunan dia. Let's say kalau MAB kecerunannya adalah 6, M untuk kecerunan CD adalah negatif 1/6. Jadi dia nilainya songsang dan akan dapat nilai negatif. Itu part yang sangat penting. Paling crucial lah. Okay, paling part yang sangat penting untuk kita tahu. Okay, setakat ni? Alright, good job. So now, jom kita pergi bercontoh. Cikgu nak share contoh. Contoh, okay, tentukan sama ada persamaan garis lurus yang berikut adalah selari ataupun tidak. Okay, biasanya dia akan bagi dua persamaan lah. Tentukan selari ataupun tidak. So nanti jawapannya ya ataupun tidak lah. Ya ataupun tidak lah. Okay, faham maksud cikgu? Alright, so now jom kita tengok soalan A. Soalan A ni dibagi dua persamaan. Persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Ini pun sama, B pun ada dua juga. Okay, macam mana kita nak tentukan dia selari ataupun tidak? Ingat apa yang cikgu share tadi. Kalau selari, apa yang sama?
Kecerunan dia. Kecerunan dia mesti sama. So dekat sini awak akan realize, awak akan perasan, okey, aku ada persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Aku kena cari kecerunan masing-masing. Kecerunan M dekat sini apa, M dekat sini apa. Faham maksud cikgu? Maksudnya sekarang, bila awak dapat je soalan ni, terus lock dalam kepala, aku kena cari nilai kecerunan dia. Tapi ingat, bila kita kena cari nilai kecerunan, dalam banyak-banyak persamaan garis lurus yang kita belajar sebelum ni, ada 3 kan? Yang Y sama dengan MX tambah C, lagi apa? A per X tambah B per Y sama dengan 1, lagi apa? Yang ni kan? AX tambah BY sama dengan C kan? Dalam banyak-banyak persamaan ni, yang mana satu akan membantu awak untuk mencari nilai kecerunan? 1, 2 ataupun 3? Excellent. Kita akan pakai satu. Kenapa? Sebab dengan cara formula persamaan garis lurus yang inilah kita boleh cari nilai kecerunan. Yang ni tak ada. Yang ni tak ada. Faham maksud cikgu? So jadinya dekat sini, base awak dah tahu, okey aku tahu aku kena jadikan persamaan garis lurus ni kena jadi macam ni supaya aku dapat nilai kecerunan. Faham setakat ni? Kalau faham, Alhamdulillah. So berbalik kepada soalan ni, awak tengoklah persamaan ni. Adakah dia dah bentuknya Y sama dengan MX tambah C? Tak. Yang ini, ni ya ke tidak? Tak. Tak. Okey? Kita kena tukar dia punya bentuk. Faham setakat ni? Okey. So now, jom kita tukar bentuk ni jadi Y sama dengan MX tambah C macam ni. Untuk kita cari nilai kecerunan dia. Okay, and then kita comparekan dengan nilai kecerunan yang persamaan yang kedua ni. Okay, so jom kita buat sama-sama. So of course, first step, salin dulu soalan betul-betul. Tengok sebiji-sebiji. Next, apa kita kena buat? Of course, kita kena gantikan pula. Terbangkan 3 ni, okay? Terbangkan 3 ni ke sebelah. So apa jadi? Yang tinggal adalah Y. Negatif 6 per X bahagi 3. Yang ni tambah 6 bahagi 3. Dua-dua nombor ni, dua-dua benda ni akan dibahagi dengan 3. Sebab 3 dipindahkan ke sebelah. So end up awak akan dapat jawapan berapa kelas? Okay, of course kena ada buat pemotongan ataupun permudahkan. Mana nombor yang boleh dipermudahkan? Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Pandai? So, apa jawapan dia kelas? Yang jawapan dia adalah negatif 2 X tambah 2. Okay, stop sampai sini. Untuk persamaan 1, dia punya nilai kecerunan dia adalah negatif 2. Faham setakat ni? Alright, so now kita continue dengan misi untuk mencari nilai kecerunan untuk persamaan yang kedua. Yang ini. Of course, step yang sama. Salin dulu soalan tu. Okay, ini baru kita pusing-pusingkan dia. Pastikan pusing-pusing tu kita membentuk persamaan macam ni. Kenapa? Sebab kita nak cari nilai kecerunan ni. Okay. So Y dekat sini yang kebetulan memang cantik elok dah. Y tak ada apa-apa. Makanya kita akan pindahkan 2X ni sahaja ke sebelah. Alright? Okay, so now apa jadi? Pindah jadi tolak 20 tolak 2X. Settle. Ada yang tanya, cikgu boleh ke X kat belakang? Boleh, tak jadi masalah. Asalkan Y ni seketul je kat depan. Okay? Tapi ingat, kecerunan tu kita akan tengok dekat mana? Kecerunan kita akan tengok yang ada pada X. Contoh X ni sebelahnya apa 2? 2 negatif ke? Negatif 2 ke? 2. Negatif 2. Termasuk simbol dia sekali. Faham setakat ni? Alright, good job. So dekat sini, cikgu nak tanya. Kecerunan dia dekat sini M negatif 2. Kat sini pun sama M negatif 2. Adakah dia selari? Ya, garisan ini adalah selari. Garisan pula. Persamaan garis lurus ini adalah selari. Faham setakat ni? Alright, good job. Sama juga dengan soalan yang kedua ni. Okay? Sama je. Caranya adalah kita tengok, persamaan pertama, persamaan kedua. Alamak, kedua-dua persamaan ni memang tak ada bentuk macam ni kan? So tugas kita menukar persamaan garis lurus tu. Okay, tugas kita menukar persamaan garis lurus tu menjadi persamaan yang ini. That's why kita belajar subtopik yang sebelum ni menukar persamaan garis lurus. Kan? Okay?
Ella bagi adik sikit. Kongsi dengan adik. Ella ambil cawan kot depan TV, ambil bagi adik. Pat, mana kerja ni Laila? Ambil cawan tu. Pat, bagi adik. Nah, bagi adik. Cepat, mana kerja ni Laila Zahra? Meh. Okey, jom. Okey, kita tengok pula soalan B. Sama je pattern dia. Sama je pattern. Sama je cara dia. Cara dia adalah kita kena tukar persamaan garis lurus tu menjadi Y sama dengan MX tambah C. Okey? So, kita mula dengan ni dulu. Of course, step yang pertama, salin dulu soalan tu. And then apa kita kena buat? Kita pusingkan dia. Pusingkan dia, pindahkan dia. Let's say kalau awak perasan Y ni negatif kan? Kita nak pastikan Y tu adalah positif kan macam ni kan? Kita boleh je pindahkan Y tu dulu. Okay? Kita pindahkan Y tu dulu pun boleh. Y ni pindah sana pun boleh. Okay? Fleksibel matematik ni. So, let's say kita pindahkan. Y tu pindah sana jadi positif. 3 ni mestilah kena pindah sana kan? Betul ke betul? Kan? Jadi tolak 3. Okay? So, keadaan ni sebenarnya dah cantik dah. Cuma dia terbalik. Kita boleh je terbalikkan dia balik. Macam tu. Okay? So sama tak dengan persamaan garis lurus yang kita nak ni? Sama. Okay? So apa nilai kecerunan dia? Apa nilai kecerunan dia? 2. Settle. M yang kita cari adalah negatif 2 dekat sini. Negatif 2. M adalah 2. Settle. So now kita pergi kepada persamaan yang kedua. Sama juga. Salin balik persamaan dia tu. Perhatikan. Tengok Y ni negatif kan? Asyik negatif je. Makanya kita ambil langkah selamat, kita positifkan dia dulu. Positifkan dia dulu dengan cara apa? Kita pindahkan dia dulu ke sana. Ke kanan, okey? Yang ni ke kanan, 6 ni ke kiri lah. Tukar posisi dia. Boleh ke boleh? Senang je kan? So jom kita tukar apa jadi? Negatif 2x kat sini, negatif 6, yang ni 2y. Okey? Memandangkan 2y ni dekat belah kanan, kita nak pastikan y ni belah kiri ni kan? Jadi kan? Y ni belah kiri ni kan? Makanya kita boleh je tukar 2y ni ke kiri balik. Okey? Kita letakkan dia dengan kedudukan yang betul. Akan jadi macam ni lah. Okey? So of course kita nak 2 ada melekat dengan y. Y tu kena single. So 2 tu pindah sebelah. Jadi macam ni lah. Okay, of course kat sini awak akan realize yang apa tu namanya huruf lah. Nombor-nombor tu boleh dipotong. Of course dapat 1 lah sini. Ni potong 1 ni jadi 3. So end up nanti awak akan dapat jawapan dia. Berapa kelas? Awak akan dapat y sama dengan negatif 1x. Ataupun awak tak payah letak 1 pun tak apa. Kita terus letak x sahaja. Tolak 3. That's it. Inilah persamaan yang kedua. Persamaan pertama. So cuba perhatikan apakah dia punya nilai kecerunan dia. Negatif 1. Kenapa negatif 1? Sebab dia duduk dekat x. Okay, bukan ambil negatif 3 saja je. So dekat sini M dia adalah negatif 1. Soalan cikgu. Kecerunan ni dengan kecerunan ni sama ke tak? Adakah garis lurus yang pertama dengan garis yang kedua ni selari? Tak. Makanya tidak selari. Itu je jawapan dia. Faham-faham setakat ni? Alright.